24/7. Baik, okay. Terima kasih Dr. Bat. Okey, secara ringkas Dr. Bat, saya nak bertanyakan mengenai isu kunci harga untuk beli emas ni ya. Seperti yang kita maklum, emas ini mempunyai hukum syariah yang agak ketat, sama seperti mata wang, di mana sebarang penangguhan baik dari segi harga, bayaran ataupun juga serahan tidak boleh berlaku. Jadi bagaimana pula dengan kaedah kunci harga untuk beli emas ni? Contoh, ada orang dia akan kunci harga emas pada hari ini dan bayar harga tersebut selepas beberapa hari. So kalau kita lihat di situ ada penangguhan, bagaimana? Macam Puan Syahwana sebut tadi, betul. Kita kata bila kita bercakap tentang emas, antara syarat dia tadi, kita kata urus niaga perlu dilakukan secara spot. Seperti mana Nabi kata, fa idza ikhtalafat hadhihi asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kena yadan biyadin, kena orang panggil apa? Spot. Tapi dalam isu kunci emas tadi kan, dia panggil kunci emas. Saya pun kunci emas. Kunci emas. Kunci harga untuk beli emas. Kunci harga untuk beli emas. Ya. Kita kata kunci harga beli emas, maksudnya dia janji hari ini untuk beli emas dengan harga sekian dan benda itu akan dilangsaikan esok. Dan benda ni kita kata dari sudut syariahnya kita takifkan dia, kita memberikan karakter fiqhnya sebagai wa'ad ataupun janji. Maka sebenarnya secara umumnya kaedah ini dibenarkan oleh syariat. Yang ini jugalah yang telah diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-96 pada 2011 yang mengatakan bahawasanya kaedah mengunci harga emas, iaitu atas dasar janji wa'ad. Dia janji nak beli berapa harga pada hari ini, tapi transaksi itu tak berlaku lagi. Bila mana sampai pada hari settlement date, dia akan melakukan akad pada hari itu. Maka pada hari settlement date itu saja. Mungkin dia janji 1 hari bulan, settlement date pada 2 ataupun 3 hari bulan, maka pada 3 hari bulan itulah akan berlaku akad yang sebenar. Dengan kat situlah yang akan memerlukan orang panggil berlakunya transaksi yang berlaku secara spot tadi itu, kena berubah pemilikan harga, pemilikan emas kepada pembeli, dan pembeli kena menyerahkan secara penuh harga emas itu tadi. Bagaimana jika pelanggan pada masa itu membatalkan, mereka tidak mahu beli, bagaimana? Akan kita katakan sebagai wa'ad tidak akan dianggap sebagai sebuah kontrak, maka dia tidak ada konsekuens ataupun kesan pengingkaran kontrak yang sama, kerana dia bukan kontrak in the first place. Cumanya kemungkinan dia akan melibatkan kerugian di pihak di mana-mana pihak, yang mana kerugian ini akan dibenarkan untuk dikompensate atas basis one to one lah. Maksudnya dia tak boleh ambil keuntungan apa-apa langsung. Baik, terima kasih. Kita telah pun hampir ke penghujung rancangan ya Dr. Bat. Secara ringkas ya Dr. Bat, bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat ya terhadap pelaburan emas ni, kerana mungkin dengan banyak penipuan yang telah berlaku ya, masyarakat agak skeptikal nak melaburkan duit mereka ya, duit susah mereka ya, ke dalam pelaburan emas. Jadi bagaimana kita boleh meyakinkan masyarakat, Doktor? Pertamanya saya nak katakan bahawasanya sikap skeptikal ataupun ragu-ragu ni satu benda yang baik. Dia akan dapat mengawal dan dapat menyelesaikan masalah sejak daripada awal lagi, sebelum masalah itu timbul lagi. Maka sikap skeptikal atau ragu-ragu itu bagus, tapi dia mestilah dipandukan dengan panduan yang benar. Maka kalau kita kata, kalau kita ada keraguan, kalau kita ada ragu-ragu dalam isu sama ada benda ni scam ataupun tidak, tak ada jalan yang lain melainkan kita kena pergi kepada pihak yang kita yakini akan keilmuan atau akan genuinity dia punya orang panggil nasihat dia itulah. So kita kata pergi masyarakat perlu sentiasa orang panggil celik, perlu sentiasa upgradekan maklumat yang dia ada, bertanya kepada golongan yang sepatutnya dia orang tanya, dan dengan cara ini dia orang akan sentiasa tindakannya akan terpandu dengan maklumat. Baiklah, terima kasih Dr. Bat. Dan satu lagi saya pun nak tekankan di sini ya, kalau kita nak tahu sama ada pelaburan emas itu adalah scam ataupun tidak, selalunya yang scam ini Dr. Bat, dia tidak berdaftar sebagai reporting agency kepada bank negara. Ya, dan di mana QM ataupun Quantum Metal mereka berdaftar. Yang reported. Baiklah, okey, terima kasih Dr. Bat. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan, rasa macam singkat je masa kan. Terima kasih buat panel jemputan kita Dr. Bat dari Isra Consulting atas maklumat dan juga perkongsian yang begitu mantap ya sebentar tadi. Ini secara tidak langsung mendidik kita untuk lebih memahami garis panduan pelaburan emas dalam Islam sebelum kita melakukan sebarang pelaburan. Masyarakat juga perlulah lebih cakna ya dengan melakukan kajian secara serius sebelum memindahkan wang mereka untuk tujuan pelaburan emas. Oleh itu, pihak yang berautoriti dilihat penting ya untuk mengeluarkan garis panduan spesifik terhadap syarikat pelaburan emas agar mudah bagi orang ramai untuk melakukan semakan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh,
Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bud tadi telah mendapat pengesahan dari ISRA Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Ingat, pastikan semak terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang transaksi kewangan. Dengan itu, saya akhiri pertemuan kita malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Assalamualaikum, selamat malam.